Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dalam keafiatan dan ketaatan, dan manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain. Amin Allahumma amin. Muka surat 40. Yang keenam, dorongan bertanya kepada ulama dan terus menambah ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. At-Taubah ayat 122. Ayat ini menggabungkan dorongan untuk belajar dan mengajar dengan perintah untuk mendalami agama serta dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka mendorong untuk bertanya dalam urusan agama yang dirasakan sulit kepada ulama yang mengamalkan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, bertanya adalah kunci untuk dapat menyampaikan seseorang kepada makna-makna ilmu dan rahsia-rahsia keghaiban yang ada dalam dada dan hati. Sebagaimana seseorang tidak dapat sampai kepada barang-barang dan hal-hal berharga di dalam rumah kecuali dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi dan kayu, demikian pula seseorang tidak dapat sampai kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada ulama kecuali dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengambil manfaat, yang disertai dengan kesungguhan, keinginan dan adab yang baik. Kemudian beliau menyebutkan bahawa Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala segera meninggalkan suatu negeri yang dimasukinya bila tidak seorang pun dari penduduknya bertanya kepadanya tentang ilmu, dan beliau mengatakan, ini adalah negeri di mana ilmu telah mati di dalamnya. Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala apabila duduk di halaqahnya, iaitu dalam majlis ilmunya, dan tidak seorang pun bertanya kepadanya, maka beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jatuhlah perkataan azab atas mereka disebabkan oleh kelalaian mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. An-Naml ayat 85. Nabi SAW bersabda, ilmu adalah simpanan, kuncinya adalah pertanyaan. Kerana itu bertanyalah, kerana sesungguhnya ada 4 pihak yang diberi ganjaran: orang yang bertanya, orang alim, iaitu yang ditanya dan memberikan jawapan; ketiga, orang yang mendengar; dan keempat, orang yang mencintai mereka. Terdapat pula satu hadis marfu', pertanyaan yang baik adalah setengah daripada ilmu. As-su'al nisful ilm. Dari uraian yang telah lalu dapat diketahui bahawa setiap orang yang tidak tahu wajib bertanya kepada orang yang mengetahui, iaitu para ulama yang mengamalkan ilmu. Hendaklah seseorang berhati-hati jangan sampai ia menanyakan masalah agama kepada ulama yang tidak memiliki sifat ini, iaitu orang yang mencari dunia dengan ilmunya dan menjadikannya sebagai pancing dan jala untuk mengumpulkan harta dunia.
Berhati-hatilah kepada orang yang demikian dan berlarilah darinya seperti mana engkau berlari dari singa, kerana bahayanya terhadap dirimu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kerana sesungguhnya orang yang tidak dapat dipercayai dalam mengurus agama bagi dirinya sendiri, bagaimana dapat dipercayai dalam mengurus agama bagi orang lain. Fahamilah itu. Para salafus salih sangat menekankan dalam permasalahan menimba ilmu bagi mereka yang memiliki keahlian sempurna dan tampak kedekatannya dengan agama. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala dan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, ilmu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu sekalian menimba ilmu. Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, tanda seorang alim yang terpercaya, yakni orang yang engkau ingin mengambil agama darinya, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanda takutnya nampak pada perbuatannya. Maka orang yang engkau lihat pada dirinya terdapat tanda ini, ambillah agama darinya dan ikuti pada semua yang dibawanya. Jika tidak mendapatinya yang demikian, maka tinggalkan dan jangan mengikutinya. Tetapi janganlah berburuk sangka kerana engkau tidak melihat rasa takut pada dirinya yang merupakan syarat ilmu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Janganlah engkau pastikan bahawa ia akan binasa kerana melihatnya kurang memiliki rasa takut, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikannya ilmu dengan maksud menghina dan membahayakannya dengan ilmunya. Selain itu, tidak ada yang dapat mengetahui seorang alim tidak mengamalkan ilmunya kecuali ia juga seorang alim, kerana orang yang terbatas ilmunya tidak mengetahui hakikat ilmu sehingga bisa memutuskan ada atau tidaknya pengamalan ilmu. Maka tidak sah dan tidak dapat diterima pengingkaran orang yang terbatas itu tentang suatu keadaan. Juga penilaian seorang alim terhadap orang alim lainnya tidak dapat dibenarkan kecuali bila seorang alim yang wara' dan bertakwa. Ketika itu barulah dapat dibenarkan penilaiannya terhadap orang alim yang lain. Demikianlah keterangan dari kitab Qurratu Ain karangan Al-Imam Muhammad bin Zain bin Sumaid. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam beberapa muka surat yang telah kita baca ni disebutkan beberapa perkara yang penting. Yang pertama, ayat yang menunjukkan pentingnya sebahagian daripada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu agama dan mendalamkan ilmu agama. Dan seperti yang kita sebutkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kefarduan ataupun fardu ain ke atas setiap orang-orang Islam. Itu perkara-perkara yang terkait dengan benda-benda yang fardulah, seperti solat, seperti apa-apa yang kita lakukan, maka itu setiap orang kena pelajari. Adapun ilmu fardu kifayah, ilmu fardu kifayah ni ilmu yang lebih daripada fardu ain. Maksudnya kalau fardu ain tu, kita wuduk kita kena tahu, solat kita kena tahu, tapi mungkin kita tak berniaga, jadi ilmu hukum hakam Islam terhadap perniagaan kita tak perlu belajar. Tu ilmu fardu kifayah. Mungkin kita yang mana akan berkahwin perlu mempelajari ilmu yang terkait dengan perkahwinan ataupun munakahat, ataupun Allahumma salli ala Muhammad, nak menunaikan zakat. Bila kita dah ada duit, dah cukup nisab, maka perlu untuk kita tahu secara lebih mendalam tentang zakat, kerana kita akan keluarkan zakat. Mungkin kalau kita belum ada sampai nisab untuk keluarkan zakat, jadi kita hanya perlu tahu roughly. Tapi bila kita dah ada duit dan dah cukup nisab, maka kita kena tahu lebih mendalam lah, macam mana nak, berapa banyak, berapa lama, kepada siapa nak bayar dan sebagainya. Wahakadha. Sebelum kita pergi haji, mungkin kita boleh pelajari benda roughly tentang haji. Tapi bila kita nak tunaikan haji, fardu ain ke atas kita untuk nak mengetahui setiap daripada
perjalanan haji yang akan kita tempuhi, wahakadha. Jadi yang fardu ain, apa yang kita akan amalkan, wajib untuk kita pelajari. Adapun fardu kifayah ni maksudnya ilmu-ilmu yang mungkin akan berlaku, mungkin kita akan amalkan tapi belum lagi sampai. Jadi ilmu fardu kifayah ni didalami oleh orang-orang yang ada kemampuan untuk mendalaminya. Contohnya penuntut-penuntut ilmu di madrasah, ataupun orang-orang yang mungkin ada kesungguhan dan keinginan untuk mendalami ilmu agama dan mempunyai kebolehan untuk mendalami ilmu agama, maka bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian itu fardu kifayah. Fardu kifayah ni sampai darjat fatwa, maksudnya sampai boleh jadi mufti lah. Adapun untuk nak meraih ilmu ataupun untuk mendapatkan ilmu syariat melebihi daripada fatwa, melebihi daripada darjat mufti. Sebagai contoh, kalau kita tengok imam-imam terdahulu, mereka ni dah digelar sebagai hafiz. Hafiz ni maksudnya orang yang hafal kurang lebih 100,000 hadis Nabi SAW. Kalau kita yang tahu kat Malaysia ni, hafiz Al-Quran lah, hafal 30 juzuk. Tapi kalau digelarkan hafiz, ulama zaman dahulu maksudnya diorang hafal ratusan ribu hadis Nabi SAW. Ada seperti yang kita sebutkan Imam Ghazali rahimahullah, Hujjatul Islam, tu antara yang paling tinggi juga yang diberikan. Maksudnya dia orang yang hebat dalam setiap cabangan ilmu. Hebat ni maksudnya memang dia menjadi rujukan terhadap ilmu tersebut. Baik ilmu fiqh dia dijadikan rujukan, baik ilmu usulul fiqh, ilmu akidah, ilmu falsafah, semua ilmu dia dijadi rujukan oleh ulama lain. Ini bukan orang biasa, orang ulama jadikan seperti Imam Ghazali rujukan dalam ilmu mereka. Maka darjat yang tinggi-tinggi seperti itu sampai dah digelar sebagai mujtahid. Mujtahid ni orang yang ilmunya sampai ke satu tahap, kalau dia tak nak ikut madhab, dia dah boleh. Kalau dia tak nak ikut madhab, boleh. Tapi kalau kita tengok dalam sejarah-sejarah, terutamanya kalau kita tengok, tak perlu nak tengok madhab lain, kita tengok madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ramai daripada anak murid ataupun pengikut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tahu Imam Syafi'i meninggal pada 150. Jadi ulama pada kurun ataupun third century, fourth century dan yang seterusnya, kalau kita tengok setiap zaman tu ada ulama-ulama yang hebat, tapi mereka tak ada sibuk nak buka mazhab baru. Sebagai contoh kita sebutkan Imam Ghazali. Imam Ghazali ni hidup pada tahun 5 abad ke-5. Maksudnya dia lahir 450, meninggal dunia 505. Imam Syafi'i meninggal 204, jarak 300 tahun. Dan keilmuan Imam Ghazali pun luar biasa, sangat luas ilmu dia. Kalau dia nak buat mazhab sendiri, boleh. Tapi dia tak rasa ada keperluan untuk membuat mazhab sendiri ataupun nak tunjuk yang dia ni hebat sehingga dia buat mazhab sendiri. Jadi mereka ikut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wahakadha. Jadi walhasil dalam mazhab Syafi'i sendiri ramai ulama, yang ni abad ke-3, 4, 5 sampailah mungkin sampai sekarang ni, berapa ramai orang-orang alim yang mempunyai penguasaan ilmu, bukan hanya dalam satu bidang tapi dalam setiap cabangan agama, daripada tafsirnya, daripada hadisnya, daripada ulumul, iaitu sebagai kebanyakan cabang hadis mereka hebat. Macam sebagai contoh tadi kita sebutkan tentang Imam Ghazali kan, dalam setiap cabangan ilmu. Tapi mungkin zaman sekarang tak adalah orang yang nak sampai macam Imam Ghazali, tapi maksudnya masih ada orang-orang yang hebat seperti ini, tapi mereka tak ada nak sibuk-sibuk nak buka mazhab baru. Tapi sekarang ni kita dengar orang-orang yang kata, oh kenapa nak kena ikut mazhab, kita boleh ambil daripada Quran dan Sunnah direct. Kau punya ilmu tu kalau nak compare dengan ulama, tak payah ulama dahululah, ulama zaman sekarang yang hebat-hebat pun tak ada nak cakap, oh tak payah nak ikut mazhab. Ba'din kau ilmu sikit mungkin baru buat, okeylah katalah sampai PhD pun belajar. Itu pun kalau nak dibandingkan dengan ulama-ulama yang hebat, yang betul-betul menimba ilmu dengan kesungguhan daripada kecil dan sebagainya, ataupun ulama-ulama yang diorang anak orang alim, anak kepada orang alim, anak kepada orang alim. Maksudnya diorang ni dididik dalam rumah ilmu daripada kecil. Ini bukan start belajar ilmu sekolah menengah ataupun sekolah masuk universiti. Maksudnya ilmu diorang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun tak ada nak sibuk nak buka mazhab baru. Ala kulli hal. Jadi kita sebutkan maksudnya
hukum untuk menuntut ilmu agama ni, yang pertama fardu ain. Apa-apa yang wajib untuk kita amalkan, maka itu wajib untuk kita pelajari akan ilmu tersebut. Level kedua fardu kifayah, maksudnya mempelajari ilmu agama melebihi daripada apa yang wajib, apa yang fardu ain, sampai ke tahap boleh kita jadi mufti. Itu level kedua. Kemudian level ketiga adalah sunnah untuk kita mempelajari ilmu dan mendalami ilmu sehingga sampai ke satu tahap kita boleh jadi mujtahid, ataupun boleh jadi orang yang boleh nak buka mazhab sendirilah, so to say. Walaupun kita dah sebutkan tadi, ramai daripada para ulama yang walaupun dah sampai ke tahap tu, tapi mereka masih lagi ikut mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Wahakadha. Naam. Akan tetapi untuk nak belajar yang sunnah tu tadi, maksudnya yang darjat yang ketiga sampai sangat tinggi, maksudnya kena ada kebolehan, kena ada kesungguhan. Tak guna juga ada kesungguhan nak pelajari, tapi kita tahu tahap akal fikiran kita ni. Kalau contohnya saya kan, kalau nak belajar, kau berapa banyak nak kena perah otak untuk nak sampai, tapi setengah orang diberikan kepandaian yang luar biasa. Maksudnya nak belajar yang tahap yang ketiga tu, sunnah tu, maksudnya memang ada malakah, ada kebolehan yang luar biasa, diberikan kesungguhan yang luar biasa, diberikan memang ulat buku, diberikan kefahaman yang tajam dan sebagainya, diberikan ingatan yang kuat, sehingga layaklah untuk diorang nak belajar sampai tahap yang tinggi. Tapi kalau kita ni nak letakkan diri kita nak belajar ilmu tinggi-tinggi tu, buang masa. Yang basic pun kita nak faham susah kan. Akan tetapi maksudnya yang tahap yang ketiga tu untuk orang-orang yang diberikan kepintaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kalau untuk mereka mendalami tu tak mudah, iaitu mudah bagi mereka untuk mendalami ilmu yang tinggi. La ilaha illallah. Naam. Jadi ayat ini menggabungkan dorongan untuk belajar dan mengajar dengan perintah untuk mendalami agama. Ayat ini diturunkan juga satu kali bila sahabat-sahabat Nabi, bila mereka keluar berperang, maka sebahagian daripada mereka akan tinggal di kota Madinah untuk mempelajari ilmu agama. Maksudnya kalau semua pergi berperang, pergi berjihad, waba'din, semuanya terkorban dalam medan peperangan, siapa nak jaga ilmu agama? Siapa nak menjadi ulama yang akan mewarisi daripada ilmu tersebut? Kalau semuanya terkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang berlaku, ataupun menjadi sebab dimushafkan Al-Quran, diletakkan Al-Quran di dalam mushaf, kerana satu kali berlaku peperangan yang mana 70 orang hafiz Al-Quran terbunuh di dalam peperangan tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu risau, takut semua Al-Quran akan hilang dengan pemergian hafiz Al-Quran. Maka dikumpulkan Al-Quran itu di dalam Al-Mushaf. Naam. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita tahu Imam Nawawi dia hidup di zaman kerajaan Tatar ni, yang orang yang membunuh ramai daripada para ulama dekat kota Baghdad. Orang Tatar ni orang yang macam orang suka berperang dan yakni raf lah kiranya. Jadi dia bila hancurkan pergi Baghdad, dia nak take over Baghdad, dia bunuh seluruh ulama, bahkan yakni seakan-akan dipenggal, sehingga satu sungai dekat Baghdad tu jadi merah sebab banyaknya ulama dibunuh oleh kaum Tatar. Jadi Imam Nawawi rahimahullah pada waktu itu tak berada di Baghdad, berada di tempat dirinya, di mana tempat dia dilahirkan. Kalaulah dia nak bersemangat untuk berperang, boleh. Kalau Imam Nawawi rahimahullah nak semangat perang, nak selamatkan orang Islam dan sebagainya, boleh kumpulkan tentera-tentera, attack Tatar. Sama ada menang atau tidak belum tentu lagi, tapi digunakan semangat darah muda, anak muda tu untuk apa? Untuk menuntut ilmu agama. Kerana kita nak perang dengan orang bukan Islam, sama ada mungkin dengan peperangan secara fizikal, ataupun kita boleh perang dengan orang-orang bukan Islam dengan spiritual ataupun dengan ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan fizikal, dengan spiritual ataupun ilmu adalah dengan kita menguatkan amalan Islam,
menguatkan amalan Islam dan ilmu agama Islam ini dalam diri umat Islam, sehingga kita ni tidak diperangi daripada segi mental. Sekarang ni berapa banyak orang-orang Islam yang dijajah ataupun diperangi secara mentally, secara ilmu, sehingga kita merasakan adab orang Islam ataupun adab Nabi waliyadzubillah, kita cakap adab orang Islam lah, adab orang Islam, akhlak orang Islam, apa yang kita amal, kita rasa kadang malu nak amalkan depan orang bukan Islam, sebab kita rasa macam backward pula kalau nak amalkan sunnah-sunnah dan sebagainya, waliyadzubillah tabarakatuh. Sebab apa? Sebab kita dah dijajah mentally. Kita merasakan kemajuan ataupun kejayaan ataupun kehebatan adalah dalam perkara-perkara dunia. Bila kita ada kemodenan, kita ada kemajuan, kita ada teknologi, di situ letaknya kejayaan. Sedangkan kejayaan kita orang Islam adalah dalam agama. Dengan kita jaga solat 5 waktu, dengan kita ada hubungan yang kuat dengan Allah dan Rasul, dengan kita membaca Al-Quran, itu kejayaan kita, itu kekuatan kita. Tapi bila kita dah dijauhkan daripada amalan agama, kemudian kita dijajah juga secara pemikiran, maka kita rasa macam kalau kita tak ada financial yang kuat, kita rasa kita lemah. Kalau kita tak ada pembangunan seperti mana pembangunan orang-orang bukan Islam, kita rasa kita ni mundur. Kalau kita tak ada teknologi yang diorang claim kononnya naik sampai ke bulan dan sebagainya, Allah Ta'ala alam sampai ke tidak, kita rasa kita ni tak hebat. Tak, kita hebat. Kita pengikut umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi bukan sampai ke bulan, Nabi dah sampai ke arasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kehebat? Apa nak dibandingkan? Kalaupun diorang sampai ke mana-mana yang diorang claim diorang sampai, takkan boleh nak sama dengan apa yang Nabi telah sampai sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada apa-apa kemodenan, dengan jubahnya Rasulullah, dengan serbannya Rasulullah, dengan capalnya Rasulullah. Nabi dah naik sampai ke arasy, tak perlu space suit, tak perlu nak kena ada oksigen, tak perlu nak ada apa-apa. Bahkan dengan fizikal Nabi SAW ini dapat tembus 7 petala langit. Nak kehebatan apa lagi? Dengan apa lagi kita sepatutnya berbangga mempunyai seorang Nabi yang diberikan kemuliaan seperti itu. Maka apa yang dicapai oleh orang-orang bukan Islam bukan satu kehebatan. Diorang kena fikir nak dapat semua tu ni Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak lagi perkara-perkara yang diberikan oleh Rasulullah yang mungkin nak dibandingkan sikit pun diorang tak dapat capai. La ilaha illallah. Dan segala kekayaan, segala teknologi, segala apa yang mereka ada pun kebanyakannya merosakkan mereka, bukan menambah baik kualiti kehidupan mereka. Segala kekayaan, segala kemahiran, segala teknologi dan kemodenan merosakkan lagi keadaan mereka. Dan berapa banyak kita tengok orang-orang daripada bukan Islam yang nak menghancurkan diri mereka, bunuh diri mereka dan sebagainya, ataupun keluarga mereka bercerai dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai berbunuh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tidak ada agama. Kerana tidak ada agama. Maka kemuliaan kita orang Islam dalam agama. La ilaha illallah. Jadi kita sebutkan tadi, jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tak gunakan semangat muda dia itu untuk pergi berperang, akan tetapi digunakan semangat dia itu untuk menuntut ilmu. Dan berapa banyak sekarang ni kita mengambil manfaat daripada ilmunya Imam Nawawi rahimahullah. Kita yang kitab Riyadhus Salihin, mungkin ada yang dah baca Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, Arba'in, kitab 40 hadis Imam Nawawi, kitab Allahumma salli ala Muhammad al-Azkar, kitab karangan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi pun hidup tak lama, tapi dalam jangka masa hidup yang pendek itu dia telah mendatangkan banyak manfaat dengan dia bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama dan juga mengarang daripada kitab-kitab dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Maka itu juga boleh dianggap sebagai jihad ataupun mujahadah, ataupun kita berjihadlah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mempelajari ilmu agama. Maka berjihad ni bukan hanya dengan berbunuhan dan sebagainya di jalan Allah, akan tetapi juga dengan kita menambahkan ilmu amalan kita, menambahkan ilmu kita, itu juga dianggap sebagai berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ataupun dalam ayat ni Allah mengatakan, Allah berfirman, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun.
Dalam ayat ini Allah berfirman, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nak minta nasihat, kita minta kepada orang yang berilmu dan orang yang saleh. Orang yang saleh hati dia tak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu berserta amal. Maksudnya dia orang yang berilmu, ataupun kalau kita nak tanya sesuatu perkara, kita tanya kepada orang yang ada ilmu dalam bidang itulah. Jangan pula kita nak bina rumah, perlukan arkitek, kita tanya ustaz. Tak bolehlah dia nak jawab kan, sebab itu bukan bidang dia. Tapi maksudnya macam tu. Maksudnya kita tanya, kalau ada benda yang kita nak tanya, kita tanya orang yang ada dalam bidang tu. Dan lebih baik kalau orang tu dalam bidang tu ada kecenderungan dalam agama. Mungkin ada arkitek yang saleh, mungkin ada engineer yang saleh, mungkin ada doktor yang saleh dan sebagainya. Maka kita tanya orang dalam setiap bidang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mempelajari daripada ilmu-ilmu macam kedoktoran, kejuruteraan, itu juga dianggap sebagai fardu kifayah. Yang mana Imam Ghazali mengatakan, kalau dalam satu zaman tu dah banyak para ulama dan ada orang yang cerdik pandai datang kepada aku nak minta nasihat sama ada perlu dia belajar agama ataupun belajar benda lain, maka aku akan suruh dia belajar benda lain. Maksudnya doktor Islam yang mahir pun diperlukan, kejuruteraan Islam yang mahir pun diperlukan, arkitek Islam yang mahir, yang bertakwa kepada Allah pun diperlukan. Jadi tak semestinya anak kita semua kena hantar jadi para ulama lah. Kalau kita jadikan dia doktor, engineer dan sebagainya, tapi syarat yang penting takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa bidang yang mereka ceburi mereka akan lakukan dengan ihsan, dengan kesempurnaan dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Yang mana mungkin dengan asbab tu orang-orang dalam bidang dia akan terkesan dengan agama Islam. La ilaha illallah. Guru kami Syekh Taha bin Yusuf Karan. Syekh Taha bin Yusuf Karan, ayahnya seorang mufti. Jadi dia ada dua anak lelaki, Abdul Salam dengan Syekh Taha, guru kami, mudir kami. Jadi dua anak lelaki ni masa kecil dah dihantar belajar hafiz Al-Quran. Jadi selepas duduk mengkhatamkan hafalan Al-Quran, maka ayahnya bertanya kepada abang dia, Abdul Salam, Hafiz Abdul Salam. Dia kata, okey, kamu nak belajar apa? Jadi dia kata dia minat bidang-bidang ni, agriculture. Jadi ayahnya kata, ya Allah, bismillah. Jadi dia pun ambil degree, ambil master, sampai dah jadi filosofi, doktor filosofi, sampai jadi orang yang hebat lah dalam agriculture, sampai jadi penasihat dekat Afrika Selatan tu. Dia penasihat kepada government dalam bidang agriculture. Hafiz Al-Quran, luar biasa kepandaian dia dan kehebatan dia, sehingga ramai orang admire dia, kagum dengan kebolehan dia dan tahu dia orang Islam. Hatta kalau orang tak terkesan dengan Islam, tapi tahu ni orang Islam yang mahir dalam bidang dia, orang yang dikagumi dan orang yang subhanallah hafiz Al-Quran. Ni orang-orang yang kita banggakan. Dan kemudian bila ditanya kepada adik dia, guru kami Syekh Taha, walaupun pada waktu itu dia nak belajar benda lain, tapi ayahnya cakap, tapi ayah harap ada satu orang yang ikut jejak langkah ayah, maksudnya untuk nak jadi alim, jadi mufti. Jadi guru kami kata, khalas, itu yang diinginkan oleh ayah. Jadi dia pun belajar dan dia pun jadi mufti, masya-Allah, jadi orang alim yang hebat. Bahkan kalau nak disebutkan, mungkin boleh dikatakan antara orang alim dari negara barat yang disegani oleh ulama-ulama lain. Syekh Taha bin Yusuf Karan, Allah yarhamuh. Tapi dulu meninggal dunia waktu Covid. Abang dia meninggal dulu, kemudian diikuti dengan guru kami Maulana Taha bin Yusuf Karan. Tapi nak disebutkan di sini, yakni seorang ayah yang alim tak ada nak hantar dua anak jadi alim. Sebab apa? Sebab dia tahu, maksudnya kalau anak ni hatta nak ceburi bidang dunia, tapi dapat melakukan dengan ketaatan dan ketakwaan. Dan setiap tahun yang Profesor Abdul Salam ni jadi imam tarawih hafiz Al-Quran 30 juzuk. Maksudnya Quran dia dijaga sehingga dia boleh baca 30 juzuk setiap tarawih, mengimami dia punya community. La ilaha illallah. Naam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kita tanya kepada orang dalam setiap bidang, dan juga orang yang ada salih ketakwaan dalam hatinya. Jadi kalau anak kita nak pelajari bidang-bidang dunia, mafi muskilah, walaupun kalau yang terbaik itu adalah mempelajari bidang agama.
Sebab sekarang ni orang-orang yang mahir dalam bidang agama kurang. Kadang-kadang bila anak tu pandai, kita biar dia ceburi bidang dunia. Tapi mungkin kalau dia nampak macam slow sikit, kita biar dia belajar agama. Sedangkan ilmu agama ni, kalau kita dapat anak yang pandai, yang cerdik, yang luar biasa mencuburi bidang agama, maka dia akan jadi lebih orang yang hebat. Orang yang hebat. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan bertanya adalah kunci untuk mendapatkan seseorang kepada makna-makna ilmu dan rahsia-rahsia keghaiban yang ada di dalam hati. Sebagaimana seseorang tidak dapat sampai kepada barang-barang dan hal-hal berharga dalam rumah kecuali dengan menggunakan kunci yang terbuat dari besi dan kayu, demikian pula seseorang tidak sampai kepada ilmu dan pengetahuan yang ada pada ulama tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengambil manfaat yang disertai dengan kesungguhan, keinginan dan adab yang baik. Maksudnya nak bertanya ilmu kepada para ulama, maksudnya kena ada adab dia, kena ada adab dia, kena ada kesungguhan, dan kena ada keinginan. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ditanyakan bagaimana kamu dapat sampai kepada keilmuan yang luar biasa yang kamu sampai, maka ditanyakan bilisanin saul wa qalbin aqul. Aku diberikan dua perkara. Yang pertama, lidah yang suka bertanya dan akal fikiran yang tajam ataupun yang mampu untuk memahami daripada perkara-perkara yang dipelajari. Asyahid iaitu lidah yang suka bertanya. Tapi bukanlah tanya benda-benda yang obvious lah. Maksudnya bila perlu bertanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggalkan suatu negeri yang dimasukinya bila tidak seorang pun dari penduduknya bertanya kepadanya tentang ilmu, dan beliau mengatakan ini adalah negeri di mana ilmu telah mati di dalamnya. Jadi nak sebutkan di sini, bila kita duduk dengan para ulama, kalau kita tak ada benda nak tanya, kita tak payah nak cerita pasal benda dunia. Iaitu dalam majlis para ulama tidak disebutkan tentang hal-hal dunia, tapi kalau kita ada persoalan agama, kita tanya. Kita tanya kepada para ulama tentang perkara-perkara agama. Sebab para ulama ni kalau benda-benda yang biasa dia takkan. Tapi kalau kita start tanya satu soalan tentang agama, maka barulah mereka akan banyak cakap. Sebab para ulama ni kalau kita tengok, kalau tak ada benda dia akan diam. Dia akan diam dan akan berfikir tentang benda-benda yang keagungan Allah dan sebagainya. Tapi bila ada persoalan, barulah mereka akan buka. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda ada 4 ataupun ada riwayat menyebutkan di sini bahawa ada 4 orang yang akan mendapat manfaat daripada pertanyaan. Ada 4 golongan yang akan mendapat manfaat daripada pertanyaan. Yang pertama orang alim yang ditanya. Kemudian yang kedua orang yang bertanya. Yang ketiga orang yang mendengar. Dan yang keempat orang yang mencintai mereka. Orang yang mencintai orang yang bertanya, ataupun orang alim, ataupun orang yang mendengar ilmu tersebut. Naam. Jadi kat sini disebutkan wajib bagi orang yang tidak mengetahui bertanya kepada orang yang mengetahui. Dan kalau menanyakan kepada ilmu agama, ditanyakan kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan jangan bertanya kepada orang yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Apatah lagi orang yang mencari dunia dengan ilmunya. Yang mana ini pun kadang-kadang susah kita tak boleh nak judge orang. Maksudnya ada para ulama, kalau diberikan iaitu kalau mereka ini diberikan harta dan mereka diberikan pangkat ataupun diberikan pengikut-pengikut yang ramai, bukan hak kita untuk menghukum, ulama ni kejar pangkat, ulama ni kerja harta. La, setengah daripada mereka dapat tanpa diminta, setengah daripada mereka Allah Ta'ala alam lah macam mana diorang sampai kepada perkara-perkara yang mereka miliki. Tapi walhasil kat sini nak katakan, kita sebagai orang yang tidak berada in their shoes, kita tak boleh nak hukum. Cuma di sini disebutkan antara sifat yang perlu ada adalah ulama itu mengamalkan kepada ilmu mereka dan mereka bersifat wara'. Nah,
Berhati-hatilah kepada orang yang demikian dan berlarilah darinya sebagaimana engkau berlari dari singa, kerana bahaya terhadap dirimu lebih besar dibanding manfaatnya. Dan kadang-kadang kita jangan lihat para ulama yang berada pada penghujung hayatnya, keadaan mereka pada penghujung hayatnya, dan tidak melihat keadaan mereka di permulaan mereka menuntut ilmu. Apa maksud dia? Maksudnya kadang-kadang para ulama bila berada dekat umur kurang lebih, ialah bila dah masuk 50, 60, mereka dah melalui susah payah menuntut ilmu dan sudah melalui kesusahan dalam menyebarkan ilmu agama, sehingga apabila mereka capai satu tahap, mereka telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan dunia untuk mereka. Jadi kadang-kadang bila kita kenal para ulama ni, kita tengok ulama ni masya-Allah tu ada yang ni pengikut ramai, diberikan dunia dan sebagainya. Jangan tengok kat situ. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bagaimana permulaan mereka, bagaimana susah payah mereka. Mereka tak kejar kemasyhuran, mereka tak kejar kekayaan, mereka tak kejar populariti. Cuma populariti dan kekayaan tu datang kepada mereka. Dan di waktu mereka muda, mereka dah susah payah untuk menuntut ilmu agama, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bagi balasan sedikit di dunia daripada apa yang mereka lakukan. Mungkin kita tak payah cerita tentang ulama zaman sekarang. Kalau kita tengok sebagai contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di zaman Imam Syafi'i lagi, dengan kesungguhan dan kepandaian Imam Asy-Syafi'i, sehingga beliau dikenali oleh pemerintah. Jadi satu kali pemerintah datang dekat Imam Syafi'i bagi 100,000 dirham. Bagi Imam Syafi'i 100,000 dirham. Itu antara yang diberikan. Sebahagian ulama dia diinfak, diberikan bantuan setiap bulan oleh ulama lain yang kaya, yakni setiap bulan seakan-akan gajinya 10,000, 20,000. Ini ulama-ulama besar. Antara ulama yang mungkin sebelum zaman kita, kadang-kadang orang datang bagi datang, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ni, dibagi tanah untuk nak buat madrasah. Dikatakan okey, kalau nak buat madrasah berapa banyak perlukan? 2 juta, 10 juta. Mungkin saya sebutkan masa dekat Afrika Selatan ada satu orang datang, satu orang je infakkan dekat 10 juta untuk nak buat madrasah. Allah berikan dia kekayaan, maka diinfakkan, diberikan kepercayaan tersebut, diberikan duit tersebut kepada mudir madrasah. Wahakala, maksudnya kita kadang lihat para ulama ni di penghujung hayat mereka, mungkin bila mereka dah sampai umur 40, 50, 60, tapi masa permulaan kehidupan mereka, bersusah payahnya mereka itu kita tak nampak. Wahakala. La ilaha illallah. Saya jumpa satu ustaz yang sekarang ni kira famous dan kira digelar sebagai ustaz selebriti lah. Tapi masa dia muda, dia belajar ilmu, naik motor, terkejar dari satu tempat ke tempat yang lain, satu hari dekat 10 kelas, daripada pagi sampai ke lewat malam. Maksudnya kita nampak sekarang ni bila dah famous, dah ramai pengikut dan sebagainya, orang bagi tu, orang bagi ni, tapi dulu masa dia bersusah payah menuntut ilmu, kita tak nampak. Jadi kita jangan hukum lah, jangan kita nak suka-suka nak hukum ataupun nak cakap ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni lah. Kita tak tahu bagaimana mujahadah yang mereka lalui sewaktu mereka menuntut ilmu. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Muhammad bin Sirin dan Imam Malik bin Anas mengatakan ilmu adalah sebahagian daripada agama, ataupun ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Maka kalau boleh kita ambil ilmu daripada orang-orang yang nampak kewarakan dalam diri mereka. Ambil ilmu daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Ambillah ilmu dengan orang yang kalau hanya dengan kita melihat mereka itu, kita teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang-orang macam ni, hatta sebelum dia buka mulut, hanya dengan melihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, timbul dalam hati kita dengan lihat wajah mereka untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kembali kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka ulama seperti ini kalau boleh kita jangan tinggal. Hanya dengan melihat, tak payah nak dengar apa dia cakap, hanya dengan melihat wajah mereka, kita dah terus timbul perasaan dalam hati kita untuk kembali kepada Allah. Maka itu ulama yang kalau boleh jangan ditinggalkan. La ilaha illallah. Allahumma akrimna bidzalik. Ya, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita untuk dapat duduk bersama ulama-ulama seperti ini, yang mana hanya dengan melihat wajah mereka akan
menggerakkan hati kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Naam, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan tanda seorang alim yang terpercaya, yakni orang yang engkau ingin ambil agama darinya, adalah takut kepada Tuhannya, dan tanda takutnya nampak pada perbuatannya. Maka orang yang engkau lihat pada dirinya terdapat tanda ini, ambillah agama darinya dan ikuti pada semua yang dibawanya. Jika tidak mendapatinya demikian, maka tinggalkan dan jangan mengikutinya. Sebab tu di akhir zaman ni, antara yang disebutkan bahawa kalau kita tak jumpa orang alim macam ni, adalah macam mana apa nak buat? Perbanyakkan selawat. Dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan satu orang yang dapat bawa kita kepada Allah dan Rasul di depan pintu kita. Maksudnya Allah akan datangkan orang, kita nak cari, kita tak tahu siapa, kita banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah satu hari seakan-akan orang alim ni akan datang depan pintu kita untuk bawa kita dekat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan Rasulullah, dengan memperbanyakkan selawat. Itu antara fadilat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan hantarkan kepada kita orang yang dapat mengajar kita atau bawa kita untuk dekatkan diri kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi janganlah berburuk sangka kerana engkau tidak dapat melihat rasa takut pada dirinya yang merupakan sifat syarat ilmu berdasarkan firman Allah. Nah, jangan kita buruk sangka dengan para ulama, sebab kita tak boleh nak tahu hakikat. Berapa banyak para ulama yang bersembunyi. Setengah ulama pakai baju yang cantik-cantik di luar, dalam dia pakai baju yang kasar ataupun yang diperbuat daripada macam guni. Untuk apa? Dalam, untuk hati dia, untuk diri dia, dia kata, untuk nak tarbiah diri dia, dia pakai baju yang kasar dekat dalam, dia pakai baju yang nampak cantik di luar. Supaya apa? Supaya orang orang tengok dia nampak macam dia berada dalam kesenangan, tapi sebenarnya dalam diri dia, dia didik diri dia dengan kesusahan. Wahakala. Ataupun seperti yang disebutkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, dia kata, aku pakai pakaian cantik ni supaya orang tak ingat aku berada dalam kesusahan, tak merasakan bahawa aku ni merayu ataupun ingin minta keduniaan daripada orang lain. Maksudnya aku tunjuk aku berada dalam kesenangan, supaya bukanlah aku macam nak macam tunjuk macam susah supaya orang beri bantuan kepada aku. Tak, tunjuk macam dia hidup dalam kesenangan. La ilaha illallah. Nah, jangan engkau pastikan bahawa ia akan binasa kerana melihatnya kurang memiliki rasa takut, kerana sesungguhnya Allah tidak memberinya ilmu dengan maksud menghina dan memperbanyakkan dengan ilmunya. Maksudnya bila Allah nak berikan ilmu agama ni, kadang Allah nak muliakan satu orang, cumanya orang-orang yang diberi ilmu pun terbahagi kepada 3 bahagian. Allah sebutkan dalam Al-Quran, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina, kami berikan ilmu agama, ilmu Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih. Maksudnya orang yang ada ilmu agama ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja-saja. Tapi orang yang diberikan ilmu agama ni ada 3 level. Level yang paling rendah, faminhum zalimun li nafsihi, ada di antara mereka yang menzalimi diri mereka. Dah diberikan kemuliaan ilmu agama, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu agama tersebut, maka mereka menzalimi diri mereka. Mereka diberikan ilmu agama, tapi mereka tak menyampaikan ilmu agama. Mereka diberikan ilmu agama, tapi mereka dah tahu dah kemuliaan ilmu tu, tapi mereka tidak menunaikan hak-hak ilmu tersebut. Maka orang-orang seperti ini menzalimi diri mereka sendiri. Golongan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum muqtasid, dan sebahagian daripada mereka pertengahan. Dapat ilmu agama, dipilih untuk mempelajari ilmu agama, tapi dia tidaklah bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu, bersungguh-sungguh mengajarkan ilmu, tak bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu, tapi dia biasa-biasa je. Tapi dia tak adalah sampai tidak menunaikan hak ilmu langsung, tapi dia medium, tengah-tengah, tawassul. Dan yang ketiga, yang paling tinggi, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, sebahagian daripada mereka itu bersungguh-sungguh sehingga mendapat banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, kita berbaik sangka dengan setiap orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka dengan setiap orang, setiap ustaz-ustaz, setiap orang alim yang
telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu agama. Maksudnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disibukkan kehidupannya itu untuk menyebarkan ilmu agama, itu dah satu kemuliaan. Ustaz-ustaz dekat TV ke, ustaz-ustaz selebriti ke, siapa-siapa yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, itu dah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita nak judge, oh ustaz tu kejar populariti, ustaz tu kejar ni, ustaz tu kejar ni. Lah, tu bukan kerja kita. Kerja kita untuk berbaik sangka dengan setiap orang, hatta dengan orang yang ada kalimah la ilaha illallah tapi dia sibuk dengan melakukan dosa pun, kita kena muliakan dia sebab dia ada kalimah la ilaha illallah. Tapi pada waktu yang sama, tak adalah kita nak mengagungkan dia sebab dia buat dosa lah. Tapi maksudnya kita tak berburuk sangka kepada setiap orang, apatah lagi kepada orang alim, apatah lagi kepada orang yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kerana orang yang terbatas ilmunya tidak mengetahui hakikat ilmu sehingga boleh menghukum ada atau tidaknya pengamalan ilmu. Kita ni orang biasa, orang awam, tak boleh nak menghukum, oh ustaz tu tak amalkan ilmu dia, ustaz ni itu dan ini. Lah, bukan hak kita. Orang yang ada ilmu sama tahap ataupun lebih tinggi yang boleh menghukum kepada orang alim terhadap pengamalan ilmunya. Contohnya apa? Contohnya orang alim yang sama level, dia dengan dia ilmu dia sama, mungkin dia akan tahu, oh dia ni kurang amalkan daripada ilmu dia. Ataupun orang yang lebih tinggi ilmu dia, orang yang lebih tinggi ilmu dia, bila tengok orang yang berada di bawah ilmu dia, dia kata oh ni kurang lagi amalan dia, kurang dan sebagainya. Sebab dia tahu, sebab dia lebih berada di tahap yang lebih tinggi. Tapi itu pun kebiasaannya mereka akan berbaik sangka dan tidak akan membuka aib orang lain. Maka tidak sah dan tidak dapat diterima pengingkaran orang yang terbatas itu tentang sesuatu keadaan. Juga penilaian seorang alim terhadap orang lainnya tidak dapat dibenarkan kalau bila ia seorang alim yang warak dan bertakwa. Syuf, punya susah nak berburuk sangka dengan orang. Orang alim dengan orang lain. Orang alim bila dia cakap buruk tentang orang alim yang lain, kalau orang alim yang bercakap ni tak ada sifat warak, tak ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pun perkataan dia tak boleh diterima pakai, tak boleh guna pakai. Apatah lagi orang yang bukan alim nak cerita tentang orang alim, terus kena tolak lah, kena reject. Orang alim dengan orang alim, A cakap buruk tentang B, A ni tak ada sifat warak, tak ada sifat takwa, dikenali sebagai dia ni akan cakap buruk tentang A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tak boleh diguna pakai perkataan ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada sifat warak, tak ada sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak berburuk sangka dengan dia, tapi maksudnya perkataan dia tidak diboleh diguna pakai. Hanya kalau satu orang alim yang warak, dia hanya akan cakap bila perlu. Jadi bila ditanyakan, dia tak akan cakap oh B ni macam ni, tak ada. Tapi kalau ditanyakan secara, mungkin kita nak belajar ilmu daripada B, kita minta nasihat daripada A. A ni ada sifat warak, A ni kalau dibagi nasihat bukan sebab dia nak kita belajar daripada dia untuk ada anak murid yang lebih ataupun untuk nak dapat populariti dan sebagainya. Bila ditanyakan, mungkin dia akan kata oh B ni mungkin kamu boleh ambil ini daripada dia, tapi jangan berhati-hati dengan orang-orang macam ni yang ada sifat warak, ada sifat takwa, maka diambil ilmu ataupun boleh diguna pakai dia punya pendapat bila dia nak menghukum orang lain. Syuf, punya susahnya nak berburuk sangka dengan orang lain, apatah lagi dengan ulama. Betapa susahnya nak berburuk sangka dengan orang. Jadi jangan senang-senang. Kenapa? Kerana luhumul ulama masmum, darah dagingnya para ulama ni beracun. Kalau darah daging orang, kita kalau mengumpat orang biasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengumpat satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Adakah kamu suka untuk makan daging saudara kamu itu sedangkan dia telah meninggal dunia? Maksudnya makan daging mentah, yang telah mati, yang telah busuk. Maitan fakarihtumu, yang mana kamu tak suka untuk nak makan daging. Maksudnya orang bila mengumpat seakan-akan dia makan daging saudaranya yang telah mati fresh. Kemudian para ulama mengatakan bahawa daging para ulama, bila seseorang mengumpat orang alim yang lain,
maka daging orang lain tu dah mati, dah busuk, lepas tu masmum, diletak racun. Maksudnya Allah nak muliakan para ulama ni, maka orang yang mengumpat mereka, daging yang dimakan oleh orang yang mengumpat tu seakan-akan daging yang beracun. Lagi teruk lah, daging yang busuk pun dah tak nak makan, apatah lagi daging yang busuk yang beracun. Wahakadha. La ilaha illallah. Maka jangan kita senang-senang nak mengumpat orang lain, apatah lagi nak mengumpat para ulama, apapun keadaan mereka. Berhati-hati. Sekarang ni orang suka-suka je kan nak claim ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni. Apapun keadaan mereka, kita serahkan kepada Allah. Nahnu nahkum bil zawahir, Allah yatawallas sarair. Kita biarkan penghukuman itu kepada Allah. Tugas kita untuk hukum diri kita sendiri. Bagaimana kita jaga mata kita, bagaimana kita jaga telinga kita, bagaimana kita jaga lidah kita, bagaimana kita jaga hati kita, bagaimana kita jaga ahli keluarga kita. Sibukkan menghukum diri kita sendiri, jangan nak hukum orang lain. Nah, marhaba. Kalau orang yang suka, memang ada orang yang suka menghukum orang lain, tapi orang gini kan kita dah nasihatkan. Kalau dia kalau dia orang-orang yang rapat dengan kita, yang kita boleh bagi nasihat, kita nasihat. Tapi setelah beberapa kali nasihat, dia tak nak dengar, kita jauhkan diri dari dia. Maksudnya bila dia cakap tentang, bila dia mengumpat dan sebagainya, kita jauhkan diri daripada dia. Ataupun kalau orang yang mungkin kita tak boleh nak berjauhan daripada mereka, kita tak payah beri perhatian tentang apa yang dia cakap. Maksudnya dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak perlu nak apa, tak perlu nak cakap. Kadang-kadang yelah, mungkin kadang kita muda ataupun kita duduk dengan majlis-majlis orang yang cakap tentang orang ni, cakap tentang pihak tu, cakap tentang ni dan ni, kita buat tak tahu, kita zikir dalam hati, kita buat tak dengar. Bila orang tanya, macam tu lah kot, maksudnya kita tak perlu berikan perhatian. Tak perlu untuk kita nak marah, kenapa mengumpat dan sebagainya. Tak perlu, orang semua tahu hukum mengumpat. Maksudnya kita just jaga diri kita. Sebab kadang-kadang bila kita sibuk nak dakwah kepada orang lain, orang tak nak dengar, orang akan berjauhan diri daripada kita. Bukan untuk nak orang suka kita bila kita tak bercakap, tapi maksudnya seperti yang diingatkan oleh guru-guru kami, yakni dakwah di akhir zaman ni kebanyakannya dengan senyuman, dengan akhlak yang mulia. Tak perlu bercakap banyak. Maksudnya bila kita duduk dengan orang-orang luar, diorang sibuk dengan hal-hal mereka. Bahkan itu pun adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Maksudnya bila kita duduk dengan mereka, dengan orang-orang yang mungkin tak rapat dan sebagainya, biar diorang sibuk dengan hal diorang, kita sibuk dengan hal kita. Kita pun bukan selalu duduk dengan diorang. Mungkin duduk bila wedding ataupun ada majlis-majlis dan sebagainya. Bila jumpa, hai, bye-bye, Ba'din, apa dia cakap, masuk tangga. Kalau boleh kita bangun duduk tempat lain, kita bangun duduk tempat lain. Tak boleh, duduk, makan, habis settle, balik. Dengar. Macam kita adab, kita pergi masuk pasar ataupun kita masuk mall, kadang kita terdengar lagu-lagu yang tak diizinkan untuk didengar, ataupun kadang kita ternampak pergi mall, orang tak tutup aurat dan sebagainya. Kita masuk mall untuk tunaikan hajat kita, ada benda nak beli, ada benda nak buat, masuk, balik kita keluar. Tujuan kita masuk mall bukan untuk nak tengok benda yang haram, bukan nak dengar benda yang haram. Kita nak ada benda nak lakukan, khalas kita masuk, dah settle, kita keluar. Tapi yang masalahnya kalau kita bila masuk mall, terkesan dengan tu, tengok ni, beri perhatian kepada tu, nak tahu semua benda, tu salah lah. Kita pergi majlis, duduk dengan orang ni, kita pun balik, kita pula Google tengok, betul tak orang ni buat, betul juga, tengah viral. Kita pun balik, kita pun Google semua, tengok, make sure, nak tahu kecoh apa yang orang tengah cakap dekat luar dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Allah Ta'ala alam. Ada apa-apa soalan lagi? Khalas. Satu masa tu Ustaz Nakal, Ustaz Zaidi. Marhaba.